أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله، نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kasih yang bahagia, seluruh lisan jalan kuasa Musi dan seluruh warga jemaah Surau Siddiq Bandar Tun Hussein On yang kita pada waktu ini bersiaran langsung di ruang Facebook Surau Siddiq, khususnya kepada kaum muslimin, para musyahidin, musyahidat yang menyaksikan atau mengikuti kuliah Fiqhus Salah pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan kita kesempatan untuk berada dalam suasana ketaatan. Semoga majlis yang sebegini yang dijanjikan padanya turun rahmat, ketenangan dan keampunan ini dapat terus kita lazimi dalam hari-hari kehidupan kita, kerana inilah dana-dana rahmat yang bakal memujuk hati kita untuk terus berada dalam landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah dan terima kasih kepada Surau Siddiq yang menyediakan ruang ini untuk kita terus berada dalam majlis ilmu, dan kita kaum muslimin yang dah bersama dalam ruang ini mohon war-warakan kesempatan atau majlis yang dianjurkan oleh Surau Siddiq ini. Moga-moga manfaat dan kebaikannya bersambung banyak, berkembang biak untuk rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita masih lagi berbicara tentang bab taharah, pengajian berkisar tentang hukum hakam asas sebelum sembahyang. Sebab seorang yang nak bersolat dia mesti memastikan dirinya berada dalam suasana taharah, dalam kondisi taharah, artinya suci daripada hadas dan suci daripada najis. Suci daripada hadas ni diangkat dengan mandi janabah dan juga berwuduk. Adapun bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat ini dengan bertaharah dengan cara-cara menghilangkan najis. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang 3 peringkat atau tahap najis dan cara menyucikannya, dan juga di hujungnya kita dah bercerita tentang najis-najis yang dimaafkan. Jadi malam ini insya-Allah kita sambung pengajian. Siapa yang berkitab Fiqhus Salah ini, kitab yang sama-sama kita lazimi, ulang bacaannya insya-Allah setiap minggu, bermula minggu sudah. Dan hari ini kita mahu membicarakan bab istinja dan juga cara menyamak kulit binatang. Okey. Istinja yang lebih utamanya lah daripada muka surat 60, dan sebelum itu kita akan membicarakan tentang samak kulit bangkai. Okey. Jadi fokus kita nanti lebih pada istinja, cara pengurusan, macam mana kita nak menyucikan, membebaskan diri kita daripada najis ini. Najis yang mengotori diri kita, begitulah hakikat diri manusia ni, dia terlalu hina, Allah sedarkan diri kita supaya kita tahu bahawa kita ni bukan siapa-siapa. Kita adalah makhluk yang kotor di dunia ni, yang siasa bawa tong najis. Andai katalah kulit kita ni lut sinar, peluk kita lut sinar, semua orang nampak apa yang terkandung dalam perutnya, tak ada siapa boleh mendabit dada untuk mengatakan aku sempurna, aku elok, aku cantik dan sebagainya. Tapi subhanallah, Allah uji kita, tutup realiti hidup kita,
Ya, tapi kita yang lupa realiti diri kita. Sebab tu kita kadang-kadang berbangga-bangga sampai kita lupa kita ni sama semuanya. Okey, berbalik pada pengajian pada malam ini, ya, kita tengok muka surat 60, menyamak kulit bangkai. Okey, ada dua perkara. Pertama, sama. Sama ini ya diistilahkan dalam bahasa Melayu kita, ya, iaitu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit untuk dia tak jadi busuk dan boleh dipakai. Okey. Dan ada orang kata setengah samak tu cucian najis mughallazah, itu bukan samak ya. Itu menyuci air dengan tanah, itu bukan samak. Tapi ada juga orang panggil itu sebagai samak. Kemudian kulit bangkai. Saya bahaskan dulu tajuk ni. Bangkai dalam istilah agama tak sama dengan istilah bahasa Melayu. Bangkai bermaksud dalam bahasa syarak adalah benda-benda yang mati tanpa disembelih. Jadi dia bangkai walaupun belum berbau busuk. Sedangkan dalam istilah bahasa Melayu, bangkai adalah benda-benda yang dah busuk. Ya. Lembu kalau dia mati disembelih, tapi terbiar begitu, dalam istilah syarak dia bukan bangkai. Dia adalah lembu yang disembelih tak bangkai. Tapi kalau lembu tu baru kena langgar lori ataupun pahanya tercabut, ya, dan dia lari tinggal satu kaki kat jalan, itu dikira bangkai hukumnya. Orang kata ambillah kaki lembu tu, kita cakap itu bangkai, tak boleh makan. Bangkai apa, elok lagi daging. Itu fahaman bahasa Melayu. Jadi bangkai ni dalam istilah syarak dia najis. Ya. Jadi tajuk ni bercerita tentang binatang yang tak disembelih atau memang tak boleh disembelih. Harimau mati kena tembak, atau harimau mati kita sembelih harimau pun, ya, tetap bangkai, dia tak boleh dimakan. Maka cara membersihkan ataupun lembu yang mati kena langgar lori, ya, atau dengan sebab-sebab apa pun, kita nak ambil kulit dia. Daging memang tak boleh makan, tapi kulit dia boleh ambil tak? Boleh. Habis kulit lembu yang disembelih, tu tak bangkai langsung lah. Sebab tu ada orang makan kulit lembu. Kita pun pernah makan kan, memang sedap. Tapi orang kita tak rajin dah buat benda tu. Tu nak faham, istilah bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Jadi dia bangkai. Jadi kulit-kulit binatang yang mati tanpa disembelih ni boleh diguna, boleh diambil dengan syarat dia disamak. Nak samak macam mana? Kulit bangkai binatang selain daripada anjing, babi dan keturunan daripada keduanya, sama ada yang halal dimakan atau tidak, ya. Yang halal makan seperti lembu ke bau kambing, tak sempat sembelih mati, ataupun harimau, biawak, ya, apa lagi singa, kita nak ambil kulit dia, maka dia adalah suci selepas disamak, ya, untuk diguna pakai saja, tapi tidak boleh dan tak halal untuk dimakan. Tak bolehlah makan kulit harimau walaupun dah samak. Dia jadi suci untuk dipakai saja, tidak boleh dimakan. Mentang-mentang kita dah samak kulit harimau, kita pergi rebus pula, kita makan. Itu tidak halal. Adapun tulang, bangkai, bulunya dan tanduknya hukum najis sekalipun disamak. Ingat ya. Ni, apa saja selain kulit, tulang, bulu, tanduk, gigi. Gigi kira tulang lah ya. Taring. Ni nak cerita ni. Tetap najis, tak boleh pindah hukum najisnya walaupun disamak. Artinya kita pergi simpan satu taring harimau, bawa dalam semayang, kita bawa dalam wallet kita. Ini kan cerita-cerita orang dulu lah. Orang dulu pun yang sekarang masih ada, yang average umur 40, 50, 60 masih benda ni masih dia ada amalan dia. Dia satu kehebatan ni. Tulang, ya, taring harimau berantai. Tak kira berantai ke, ya, bergayut ke harimau tu, kalau dia taring maka dia hukumnya adalah hukum tulang. Maka tulang tak boleh bersih, rendamlah dengan klorok pun, ya, basuhlah dengan 7 air laut lah, tetap. Kalau tuan-tuan bawa semayang, maka tidak sah solat, tak diterima solat. Sebab itulah najis itu maksudnya adalah kekotoran yang tidak sah dibawa semayang dengan dia. Ya, benda-benda yang dikira kotor dalam hukum syarak, dan kalau bawa semayang tak sah, najis itu. Maka taring harimau, taring beruang, macam-macam tuan-tuan. Ya,
tanduk binatang-binatang yang tak boleh dimakan lah. Kalau kambing disembelih okey, kambing mati kita jumpa kepala kambing je dah berulat, kita ambil tanduk dia, kita asah. Buat cincin ke, buat apa-apalah, loket dan sebagainya, itu najis. Tak boleh tuan-tuan. Yang boleh kulitnya saja, itu pun selama mana menjalani proses samak. Okey. Macam mana nak samak kulit binatang? Jadi binatang yang disembelih tak payah samak. Cuma bersihkan kalau nak pakai. Busuklah, jadi reputlah kalau tak dibersihkan betul-betul. Tujuannya sama tapi hukumnya berbeza. Yang satu najis, nak diangkat najis, yang satu nak dibersihkan supaya dia elok. Itu binatang yang disembelih dengan tak sembelih. Jadi cara samak ni memadai dengan sesuatu yang kesat atau tajam, zatnya seperti tawas. Tawas kita gunakan tabur kat kulit-kulit binatang rimau yang kita dah lapah tu, maka kita buang. Abu, soda, kapur, tahi burung merpati pun orang guna dulu tapi sekarang ni banyak dah benda-benda yang boleh remove benda-benda gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluar dan menghilangkan baki-baki lemak-lemak dan lendir dan daging-daging yang melekat pada kulit tersebut. Yang kalau dibiarkan boleh jadi busuk kulit tu, tak boleh pakai jadi kita nak remove benda tu. Tuanglah benda apa pun. Sebab dalam proses samak ni dia akan dibilas. Sebab tu pakai tahi burung merpati tu sebab apa? Dia sifat macam tawas. Dia boleh menghilangkan tu. Kita tak pakailah benda tu. Jadi kemudian dibilas sampai bersih, sampai hilang kotoran najis. Kalau benda tu bernajis lah, alat cucian tu. Ataupun daging, sisa daging, lemak dan darah pada kulit. Itu dihilangkan sepertinya semuanya daripada dengan air mutlak, maka dikeringkan, maka bolehlah diguna kulit tersebut. Jadilah suci. Adapun kulit binatang yang halal dimakan dagingnya apabila disembelih, maka kulitnya tidak dikira najis dan tak payah disamak. Boleh masak lemak. Tak payah samak, masak lemak. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa yang memberi salam masuk, hari ini kita mengaji bab taharah, membersihkan diri daripada kotoran dan najis. Okay, selesai samak ni. Kita tak nak panjang-panjang cerita sebab apa, kita tak ada masa pun nak samak kulit binatang kan. Kulit lembu yang disembelih tu pun kita tanam gitu je. Kecuali kawan-kawan kita daripada Indonesia rajin lah proses benda tu. Kita tak rajin dah. Nak lapar kulit rimau lagi bukan kerja kita lah. Jadi kita tak berpanjang-panjang pada benda yang tidak berkait dengan kita. Tapi hukumnya begitulah. Boleh pakai selagi mana dia bersifat kulit. Tapi tulang tak boleh. Bulu tak boleh. Jadi benda-benda begitu kita kena tahu. Jadi jangan simpan pula bulu rimau dalam border buat sembahyang. Tak sah sembahyang nanti. Jadi nak samak pun tak boleh sebab benda tu bukan cerita samak. Cerita hukumnya adalah kulit. Okay, kita masuk pada bab yang lebih penting malam ni, iaitu bab istinja. Allahu Akbar. Ini hukum yang Nabi pernah berhenti pada satu kubur kan. Nabi kata orang yang dalam kubur ni sekarang tengah disiksa. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa dia tidak membebaskan dirinya daripada najis, tidak menyempurnakan istinjanya? Kencing tak sempurna istinjanya. Bersihkan kencing berak ni ada satu benda jadi isu, sembahyang jadi tak terima. Ada orang sembahyang hebat tapi rupanya bab taharah dia, istinja dia tak lepas. Jadi hati-hati tuan-tuan, puan-puan. Kita tak mahu benda ni berlaku pada kita. Dan kadang-kadang memang ada. Kadang-kadang ada orang hebat tapi rupanya dia tak erti bab istinja ni. Dia buat tak kisah. Dia tak peduli pun. Macam mana istinja dia. Dia tak lepas. Jadi jangan begitu. Ini benda yang pernah Rasulullah. Sebab Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. La salata bighairi tuhur, kata Nabi. Tak akan sah sembahyang tanpa taharah. Tak betul-betul hilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat solat kita, dan juga hadas kecil dan hadas besar. Okey, kita berbalik pada cerita istinja. Istinja ni basuh berak kencing lah. Basuh berak kencing kita kena pasti betul, tepat dan cukup syaratnya. Allah, itu pun nak cerita Sat? Ya, kena cerita. Sebab ada cerita sampai masuk kubur tak selamat. Bukan tak solat, tapi taharahnya tak tepat. Istinja ni asal perkataannya adalah najah. Najah dalam bahasa Arab maksudnya selamat, berlepas diri.
Artinya istinja ni satu usaha menuntut diri agar bebas lepas daripada najis ni. Dengan cara mana? Dengan cara bertaharah, menyucikannya. Kan? Kita tak boleh hidup tanpa lepas dan bebas daripada najis. Apatah lagi kita memang hari-hari qada hajat, buang air kecil dan air besar. Pengertian dan hukumnya, ia adalah bersuci dari kencing, menyucikan diri, membebaskan diri setelah mana kita kencing daripada najis kencing, sisa kencing kita, najis tahi kita, berak, dan kentut yang membasahkan dubur, maka hukumnya adalah wajib. Kentut kalau angin aja, dia tak jadi masalah. Ada orang kentut tapi basah, ada sisa najis dia, maka itu pun wajib disucikan. Jangan kata saya tak buang air pun saya kentut je, tapi kentut basah, artinya ada ain najis, ada fizikal najis, maka dia kena dibersihkan dan hukumnya adalah wajib. Kenapa? Dia syarat untuk mengesahkan solat kita. Siapa tak bersihkan dia punya istinja ni, dia punya buang air kecil, buang air besar dengan istinja ni, maka solatnya nanti tidak akan sah. Ini bahayanya. Cara beristinja dibolehkan dengan salah satu daripada 3 cara. Ada 3 cara. Ada 3 cara istinja. Yang pertama, dibasuh dengan air. Istinja ni asalnya memang dengan air. Ini yang paling baik. Ini yang paling baik. Dan kerana inilah orang-orang Quba, tempat Nabi berhijrah, singgah berhijrah tu. Fihi rijalun yuhibbu an yattahharu. Padanya adalah orang-orang yang suka untuk membersihkan diri. Allah puji orang-orang Quba sebab apa? Mereka ni istinja tak macam Arab lain. Arab lain pakai istijmar, pakai batu, dia orang pakai air. Kebetulan bumi Madinah atau bumi Quba tu memang dekat dengan sumber air yang banyak. Jadi Allah suka. Kita orang Malaysia pun istinja dengan batu, dengan air, kekalkanlah. Itu yang terbaik. Yang keduanya, dikesan, disapu dengan batu atau barang yang pada maknanya. Artinya sifatnya sama dengan batu, seperti kayu, benda-benda kesat dan seumpamanya. Cara ini adalah cara yang kurang elok, tapi boleh dikira mengangkat hadas. Dengan syarat, kondisi najis yang keluar itu ada syarat-syaratnya. Tidaklah najis yang melampaui ruang najis keluar. Artinya kalau najis dah kena kat peha, dah tak boleh dah pakai batu. Orang lelaki contohnya dia kencing tapi bukan saja di kepala zakarnya air kencingnya, tapi sampai meleleh ke testis dia, telur dia, maka itu tak boleh dah pakai air. Tak boleh dah pakai batu. Pakai tisu tak boleh dah. Apa yang pada makna batu tu adalah benda yang kering lagi kesat. Jadi tisu hari ni pun boleh dijadikan alat untuk istinja, walaupun kurang baik, tapi kalau tak ada, itu je yang ada, maka valid, sah istinja tersebut. Tisu kering, bukan tisu basah. Nanti tisu basah, wipes, baby wipes tu kita cerita ulas sedikit macam mana penggunaan dia, caranya, adakah dia boleh digunakan untuk istinja. Itu yang kedua. Maka cara ni kalau terpaksa perlu sahaja baru guna. Cara yang kedua ni biasanya berlaku bila mana kita sampai di tempat-tempat, hari inilah realiti hari ini, sebab kita buang air dalam tandas. Tandas yang memang tak ada paip air. Dia ada air untuk flush sahaja. Contohnya kat Bangkok, kat Singapura, negara jiran kita pun dah ada dah. Jadi nak buang air tu macam mana? Boleh pakai tisu, walaupun buang yang besar. Pakai tisu sahaja. Tapi kalau boleh dapatkan sumber air yang lebih awal, itu lebih selamat. Nak bawa botol air dan sebagainya, ambil air kat sinki, istinjaklah kita dengan tisu dulu dan kemudian barulah pakai air. Itu lebih baik. Yang ketiganya, dikesat dengan batu atau barang yang ada pada maknanya. Hari ini tisu, tisu kering. Tak pakai batu lah kita. Ada orang pergi masuk tandas pakai batu, marah orang, sumbat tandas kita. Ini cerita orang dulu-dulu buang tandas di Baitul Khala, tempat-tempat sunyi jauh daripada orang, dan mereka istinja dengan batu apa yang ada di sekitar mereka. Syaratnya kesat dan kering. Kayu,
Tulang makruh, haram. Sebab apa? Itu makanan jin, tak boleh. Kemudian setelah kesat dengan benda yang kesat tadi, sifat kering dan kesat, kemudian barulah basuh dengan air. Inilah cara paling afdal. Artinya antara pakai air saja atau batu saja, yang lebih afdal kesat dengan tisu dulu sampai air najis hilang, barulah basuh dengan air. Itu paling baik. Sebab apa? Ada unsur penjimatan dan lebih meyakinkan penyucian bersihnya. Selesai. Jadi kalau ada air, guna air. Kalau ada tisu, boleh guna tisu. Yang tisu kering, bukan tisu basah. Dan kalau ada kedua-duanya, lebih baik guna kedua-duanya. Begitulah. Kita tengok syarat beristinja dengan air dahulu. Pertama, air itu adalah air mutlak. Kita dah belajar air mutlak. Air mutlak adalah air yang asal air. Tak ada campuran apa-apa. Air teh tak jadi air mutlak dah. Itu air kait lazim, air mustamal lah dikira. Jadi masalah tisu basah ni, dia berkait dengan ni juga. Sebab syarat dalam mazhab Syafi'i, air tu mesti air mutlak. Tisu basah ada air, tapi kandungannya bukan air mutlak dah. Air dah bercampur dengan benda yang lain, bahan kimia dan sebagainya yang memang nampak lebih membersihkan, tapi sifat mutlak pada dia dah tak ada. Apa maksud mutlak? Maksud mutlak ni purely air. Ya. Air, water, purely water. Air yang datang daripada dunia ni, sama ada muka bumi ataupun langit, sifat dia begitu, asal dia begitu. Air pipe tu kan tak berubah lagi. Daripada mata air pergi dam masuk pipe, itu air mutlak. Walaupun namanya air pipe. Tapi kalau dah jadi air mustamal, air kait lazim, artinya namanya dah terikat. Memang air mutlak, tapi kita bacot teh. Air bacot teh ni kita letak dalam baldi, dalam tong, masuk dalam pipe pun orang pakai air teh juga. Tapi kalau air mutlak, dia berpindah, bertukar nama dia dengan lokasi ditempatkan dia. Sebab tu, bila dah terganggu sifat air mutlak ni dengan bahan-bahan asing, benda asing, maka dia dikirakan bukan air mutlak. Tu antara sebab wipes tu, baby wipes tu ataupun tisu basah tu tak dikira sebagai benda yang boleh mengangkat najis. Nampak bersih. Tapi hukum najis tu masih kekal. Baby kita yang kita lap dengan tisu basah tu, memang nampak dia remove, kotoran-kotoran tu kulit. Tapi hukum najis tu tetap kena air yang mengalir. Sifat menyucikan najis ni dia mesti dengan air yang mengalir. Itu yang jelas disebut dalam kitab Tariqatus Sadidah. Air itu hendaklah air yang mendatangi, bukan didatangi. Air pasal tak air. Air yang menyucikan najis, kata ada tak cicak sini, air tu digiros, air tu di remove cicak tu barulah itu dikena itu. Tapi kalau tak cicak tu yang masuk dalam ruang air tu, maka air tu yang najis. Dia bukan didatangi, dia kena mendatangi. Sama ada dari pihak atas ke bawah ataupun kanan ke kiri mengalir itu, itulah baru menghilangkan najis. Jadi macam mana realitinya? Kalau pakai tisu basah, dia untuk menghilangkan fizikal, benda-benda yang kotor tu nampak, tapi tetap kena dibilas. Tetap kena dibilas. Memang kalau pada baby tak ada tanggungjawab semayang, maka tak kisahlah. Cuma dia ada masalah nanti bila mana si ibu yang tangannya basah pegang baby tu pada ruang-ruang yang dah kena rembesan. Saya guna bahasa Jawa sikit lah, benda-benda yang dah terkena najis tadi kan. Kita lap dengan wipes tu, kan ada punggung baby, kemudian kita lap sini sikit. Jadi dekat bahu dia tadi kesan najis lagi. Andai kata kita berwuduk, kita angkat baby, pegang tangan kita, kena bahagian baby yang ada bekas wipes tadi, bekas tisu basah, maka tangan kita juga najis. Selainnya kita membebaskan baby kita, cuma kalau musafir sekali-sekala pakai itu okey. Dan sebenarnya boleh pakai, bagus, sebab nak memudahkan pengurusan najis ialah budak berak dan sebagainya. Najis tu kita tarik kan. Tetapi tetap ada satu tuntutan mengalirkan air dari satu pihak ke satu pihak lain untuk membuktikan najis itu sah. Sebab tisu basah bukan air mutlak. Tisu basah juga sifatnya tidak mengalir. Maka kalau kita perah tisu basah tu, walaupun macam basah, dia tak akan mengalir air dia. Jadi sebab itu bilaslah. Tapi kalau memang kita keperluan, tak ada air ataupun berjalan susah, cuma pastikanlah jangan pegang kesan baby yang dah dilap dengan wipes tadi, dalam keadaan tangan kita basah. Kalau kering sama kering tak ada masalah. Jadi pastikan benda tu jadi, sebab dia sekarang penggunaan sekarang meluas.
Isteri saya pun urus baby dengan tisu basah. Tapi masalahnya, macam mana hukum tisu basah tu? Dia hanya meluaskan lagi kawasan najis tu. Sebab najis kat sini, dia tarik, dia kaut luas kan. Jadi kawasan tu sebenarnya jadi najis semuanya, selagi mana tidak dialirkan air. Sebab tu ada setengah ibu-ibu, dia pakai spray. Dia pakai spray lagi untuk alir. Dan syarat untuk pastikan selepas pakai tisu basah dan kemudian spray air tu juga bagi suci, air tu kena jatuh mengalir. Kalau sekat spray-spray dia melekat gitu, tak jadi juga. Itu je banyak jugalah kena pakai air. Jadi alirkan air. Sebab najis cerita dia kena mengalir. Wuduk lain. Wuduk bukan cerita najis mengangkat hadas. Jadi kena mengalirkan air. Dan nampak air tu jatuh-jatuh, barulah kita lap semua. Dengan benda yang lain daripada tisu basah tadi. Ataupun tisu basah tisu kering. Lagi baik. Itu penggunaannya. Okey, air mutlak saya cerita tadi. Jadi syarat-syarat istinja dengan air ni pertama mesti air mutlak. Jadi tisu basah bukan air mutlak. Tisu basah dikira air musta'mal, ataupun dalam istilah dalam kitab budak-budak Johor belajar tu kecil-kecil tu, Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain tu. Itu dipanggil air qaid lazim, air yang ikatan namanya dah melazimi dia, tak berubah. Tisu basah air dia kita pegang, kita panggil air apa tu? Kalau keluar air pun kita panggil air tisu basah. Letak kat sudu, letak kat cawan kita, kata air tisu basah. Air teh letaklah dekat cawan, letak kat teko, letak kat lantai, dah tumpah tu. Air apa tu? Orang kata air teh. Letak air teh, letak dalam kolah, cukup 2 kolah pun air teh. Itu air yang suci tapi tak boleh mencucikan. Dia bukan air mutlak. Jadi ni sama, baby wipes ni pun air dia tu adalah air yang suci, sentuh tak ada masalah, tapi dia tak boleh remove dia najis. Jadi sini pakai mutlak juga. Kalau baby tu tak ada masalah. Kalau di sudut kesihatan pun kata tak ada masalah sebab ada bahan-bahan yang boleh remove dia, tapi tetap dalam hukum agama kita dia masih dikira bernajis. Andai kata kita basah tangan kita, pegang dia yang kering dah, najis. Apatah lagi kalau basah dengan basah. Kita yang nak solat, baby tak solat, tak ada masalah. Okey, air mutlak. Yang kedua, syarat istinja dengan air lagi, najis yang diistinja itu mestilah hilang bau dan warnanya. Bau, rasa dan warna. Sebenarnya 3 benda. Kita dah pakai air tadi, kena basuh najis kita tu, hilang daripada tubuh kita. Sama ada yang di tangan, yang menggosok ataupun di kemaluan kita tu, hilang bau, rasa dan warna. Bau kita tahulah. Sebab tu tak salah guna sabun. Memudahkan lagi hilang bau. Yang kedua, warnanya. Kita pun tahu warna najis macam mana. Dan ketiga, rasanya. Rasanya maksud rasa dengan jari. Licin-licin najis. Kalau dekat dubur tu, dia memang sampai licin tu hilang. Sampai kesat. Ni saya nak cerita tu terang ni. Istinja kita, buang air besar, tolong cuci dubur sampai kesat. Artinya kita rasa kulit kita dengan kulit dubur saja. Tak ada benda yang licin tu, sisa-sisa najis. Tolong usahakan benda ini. Bersihkan betul. Yang zahir saja, tak perlulah korek sampai ke dalam. Tapi yang lahir, artinya kalau kita tak tegan pun yang luar tu je. Walaupun ada ustaz-ustaz menggalakkan agar tegan dan sebagainya kan. Tapi hukum kita hukum yang zahir sahaja. Pastikan. Jangan sampai masih licin, kita dah bangun dah. Yang tu jadi masalah. Yang itu jadi masalah. Sebab kita tak bebas lagi daripada najis. Kita belum bertaharah lagi. Itu yang kena adab esok kat dalam kubur. Sebab semayang dengan tanpa taharah. Sabar. Kita orang Islam ni memang begitu pengurusannya. Sebab tu dikatakan tadi bagus pakai tisu dulu. Tisu kering ke tisu basah ke. Bersihkan dulu sampai hilang benda ni semua, ain-ain dia ni, fizikal najis ni. Dan kemudian kita alirkan ataupun basuh dengan air mutlak sampai hilang bau, rasa dan warna. Itu dengan air. Dengan batu pula, atau barang yang pada maknanya. Hari ni pakai tisu lah. Tak ada orang yang istinja pakai batu. Kita bukan hidup zaman batu. Kayu pun tak ada. Daun kering pun tak ada. Kita cerita tisu. Yang pertama, syarat nak pakai tisu kering ini ataupun batu ni,
Ya, dia mesti najis itu belum kering dari tempat keluarnya. Artinya on the spot, immediately lah. Jangan dah 5-6 minit, isap okok dah habis batang, baru nak tahu dia. Ya, sebab najis itu dah tak boleh dikeluarkan daripada fizikal kita. Yang kedua, najis itu tidak meleleh dari tempat keluar asalnya. Artinya bukan najis, ya, kita buang air yang cair itu tak boleh. Dia mesti najis-najis yang normal saja. Bagi najis kencing lelaki, ia tidak melampaui khasyafah, kepala zakarnya. Jadi kalau kawasan kepala zakar tu masih bolehlah kita pakai batu atau tisu. Tapi kalau dah kena, ya, sampai ke pangkal zakar ataupun testis kita, maka dah tak boleh lah. Kita kena pakai air dah tu bang. Ya. Dan bagi yang belum berkhitan, hendaklah air kencingnya tidak meleleh ke kulit zakarnya. Bahagian depan je lah, tak meleleh ke, ya, batang zakar tu. Minta maaf, pendetailan saya bab taharah ni saya akan cerita detail. Jadi apa pun persepsi tuan pada saya, tujuan saya memang nak mengajar bagi jelas supaya kita selamat. Ya, namanya pun istinja. Istinja ni maksudnya usaha untuk membebaskan diri. Asalnya daripada najis, tapi sebenarnya daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita tak lepas bebas daripada kotoran ini secara syaraknya. Okey. Sementara bagi orang perempuan pula, air kencingnya tidak melampaui masuk ke lubang faraj tempat persubuhan. Jadi leceh. Orang perempuan sebenarnya dia susah nak pakai benda-benda begitu. Benda-benda kering, batu, tisu dan sebagainya. Dia memang kena cari air lah. Lebih daripada itu. Artinya kalau air kencing masuk dalam faraj, ya, lubang kemaluan untuk lubang faraj lah, ya, tempat keluar darah haid, ya, maka dikira dah tak boleh dah pakai tisu. Susah juga benda tu kan. Yang ketiga, syaratnya najis itu tidak didatangi oleh sesuatu yang lain walaupun suci seperti percikan air bersih. Tengok. Ini cerita tisu basah ni. Ya. Najis itu tidak didatangi oleh sesuatu yang lain walaupun yang suci. Seperti percikan air bersih. Artinya kalau tuan-tuan tadi nak pakai tisu atau nak pakai batu. Ini cerita kering. Benda tu sifat dia mesti kering dan kesan. Once kalau dah campur dengan benda lain, kena pada tempat itu, sesuatu yang membasahkan dia, walaupun air mutlak, maka dia wajib digunakan dengan air mutlak. Tak valid dah. Ya, tak sah dah guna istinja dengan tisu kering batu ni tadi. Jadi fahamlah kita, kalau kita dah mula gunakan, ya, wipes, ya, baby wipes tadi atau tisu basah tadi, kita mula kaut najis, sisa najis, kita tetap kena mengusahakan agar, ya, kesan najis itu dialirkan air padanya dengan air mutlak. Boleh tak guna tisu basah? Boleh. Dia hanya membersihkan kotoran-kotoran, tapi hukum suci itu tak berlaku. Dia tetap kena digunakan, dialirkan dengan air mutlak. Faham gitu je lah tuan-tuan. Ya. Jadi tak bolehlah tuan-tuan pergi masuk tanda pakai wipes, ya, dan kemudian tuan-tuan pergi ambil wudu. Tak boleh. Pakai wipes boleh untuk macam kita remove kotoran-kotoran, tapi tetap kena bilas, alirkan. Pasti dengan air mengalir, ya, ke tempat kemaluan kita. Barulah dikira kita mengangkat adas dengan betul, dengan sempurna. Saya risau sebab hari ni semua orang pakai itu, ya, baby wipes tu. Semua orang pakai. Dan hari ni masalahnya kadang-kadang anak-anak yang dah besar, ya, dia najis ni sebenarnya berkait dengan solat. Kalau tak solat tak apa. Baby memang tak solat, tapi kita yang pegang dia dalam keadaan dia tak terangkat najisnya betul. Nanti kita sentuh dia, ya, kencing dia tadi terpancut sampai kaki dia. Kita pun tarik dengan baby wipes tadi. Kita tepat, ya. Akhirnya nampaklah tak adalah kotoran najis tu. Tapi sebenarnya kaki dia tempat masa najis. Jadi kita dah ambil sembahyang nanti. Anak kita nangis, kita pun pegang dengan tangan basah, angkat tangan kaki dia. Tak akan melonde, tapi kesan najis tu masih ada di situ. Jadi tangan kita dah bernajis. Kita Allahu Akbar sembahyang, maknanya kita bawa najis. Jadi ini kerisauan kita pada hari ini. Sebab benda ni dah jadi, ya, ialah trend baru. Ibu-ibu sekarang senang ada baby wipes. Tapi kena faham hukum tu. Artinya kalau memang kita susah, tak ada nak bilas anak, tak ada nak mandikan anak, tak apalah, dah berjalan nanti kita niat nak mandi. Tapi kena hati-hati kesan daripada sapuan wipes tadi tidak mengharuskan kita menyentuhnya kalau kita nak mengerjakan sembahyang. Kena hati-hati, kena beringat. Gitulah. Cadangan saya bagi kita yang menggunakan baby wipes ni, bawa juga spray air. Okey, cara ni macam mana? Pakai baby wipes. Kalau dia berak dan sebagainya, memang kena basuh mulut pun pakai benda tu senang kan? Tarik tanah je, nampak clear kan? Okey, tempat yang kita
tempat najis dia, dan tempat mana yang kita gesek dengan sapu, ya, dengan swipe dengan baby wipe tadi, kita spray sampai air dia menjadi keluar, dan kemudian kita rap dengan tolak dan sebagainya. Itu suci betul. Ya, lepas kita alirkan air dengan spray tadi pada anggota anak baby kita tadi, maka dia jatuh air itu dan kita lap, keringkan, air itu suci betul. Dan itulah selayaknya pun pengurusan, ya, seorang ibu Muslim kepada anaknya yang juga Muslim. Tapi kalau darurat, payah, tak apalah, ya, asalkan kita berjaga, jangan sentuh ketika mana kita nak bersolat nanti dengan keadaan basah, salah satu daripada kita atau dia. Jadi kalau istinja dengan batu tadi, bila mana dah bercampur benda lain pada benda najis itu, dah kena air mutlak sekali, dia tak boleh pakai batu dah. Kena pakai air terus. Okey. Dan seterusnya, najis itu tidak dibasahi air atau sebagainya. Tengok, najis kalau dah dibasahkan dengan air, dia kena pakai air. Dan wipes tu pun memang air, basah kan? Maka kena pakai air. Tak boleh dah dengan tisu tu je. Yang kelima, alat istinja itu suci, kering dan kesat, boleh menghilangkan najis dan tidak dihormati. Seperti makanan, kata-kata betul ayat Quran, hadis, nama Allah dan nama-nama terhormat seperti Abdullah, Ahmad dan sebagainya. Okey. Ini cerita masih tisu dan batu. Kalau nak guna tisu juga, pertama sekali tisu tu suci. Ya, artinya tak ada najis padanya. Yang kedua, kering. Tengok. Kering. Bukan tisu basah. Tisu basah dah tak boleh dikira istijmar, mengangkat najis yang cara batu ni. Tak. Tisu kering, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau dah basah, ceritanya tak ada. Siapa dah gunakan suatu benda yang basah pada najis, dia kena gunakan air untuk mengalirkannya. Itu kaedah dia senang. Siapa yang dah gunakan satu benda basah pada najis, sama ada untuk istinja atau urusan, ya, basuh najis, maka dia kena mencari air untuk dialirkan kesan najis nanti supaya dia jadi suci. Ya, jelas ya? Dan kesat, tisu mestilah kesat. Sebab tu plastik tak jadi, tuan-tuan. Tarik dengan plastik, licin tak jadi. Ya, memang tujuannya untuk mengalihkan najis tersebut. Menghilangkan najis, boleh menghilangkan najis, dan mestilah benda itu tidak dihormati. Jangan pakai roti kering yang dah bulat, tak boleh, tuan-tuan. Ya, ini disebut juga, ya, ini haram, ya, kita lakukan kalau sengaja nak menghina. Tulang binatang pun tak boleh, ya, sebab itu makanan terhormat bagi jin. Kertas yang ada tulisan-tulisan tentang Allah, ya, nama Allah, hadis ayat Quran dan sebagainya. Abdullah ada nama kan, Ahmad, itu semua adalah nama-nama yang terpuji. Ya, maka hati-hatilah. Cari tisu sajalah. Surat khabar pun tengok juga cerita apa dalam tu. Ini cerita realitinya dalam darurat lah, pengurusan diri kita. Artinya kita tak mahara ada adab beristinja ni. Dan yang keenam, syaratnya kalau pakai tisu kering atau batu ini, wajib dengan 3 kali sapuan. Ya. Sama ada dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang ada 3 penjuru. Ini lagi susah nak urus lah. Artinya 3 kali sapuan lah. Macam mana kalau batu besar begitulah. Artinya tisu pun begitu. Kalau kita ada sekeping tisu, maka kita gunakanlah satu side. Ya, satu side. Kalau 3. Dengan syarat, jangan kena yang najis tu kita selit lagi sekali. Tak boleh. Nak senang pakai 3 helai tisu lah, tuan-tuan. Ya, begitulah. Dan benda ini kena diterima oleh akal kita sebagai okey. Sebab kadang-kadang kita berhadapan. Saya pernah dulu bawa satu grup umrah. Ketika saya masih bekerja dengan travel agency lah. Yang transit dekat Bangkok, tuan-tuan. Tandas semua tak ada pipe. Jadi macam mana? Bila dah turun kat airport, masing-masing cek tandas. Lepas tu terjerit-jerit. Ustaz, saya ni macam mana ni? Pipe tak ada. Saya kata takkanlah saya. Ada 2-3 orang kita tolong dulu lah pakai botol air mineral tu. Tapi sebenarnya boleh. Tisu ada. Jadi gunakan tisu dengan syarat-syarat tadi lah. Sah boleh, tak ada masalah. Dan sebenarnya air dalam flush tu ada boleh ambil kalau pandai-pandai. Tapi terkopak juga, ada kamera kan dan sebagainya, susah pula.
Jadi kalau siapa tak biasa pun kena tahu darurat, kata tak ada, nak keluar takkan nak jerit kalau kita seorang-seorang, maka uruslah istinja kita dengan tisu. Sekiranya tidak bersih dengan 3 angka, ya, 3 tak bersih tisu, pakailah 5. Ya. Sekiranya sudah bersih, ya, maka ganjilkanlah angka tu. Kalau bersih pada 4, maka sapulah yang ke-5 gitu. Bersih pada angka sapuan yang ke-6, bilahlah 1 kali lagi, ya, dengan angka yang ke-7. Allahu Akbar. Sekiranya tak cukup syarat-syarat tadi, yang 6 ni, maka wajib juga cari air. Cari air, pakai air, guna air untuk istinja, basuh berak kencing. Wallahu a'lam. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau ada apa-apa pertanyaan, kita boleh mulakan pertanyaan. Sebenarnya patutnya ada cerita ni, ya. Tuan-tuan boleh type dan saya nampak tulisan kat situ. Jadi pada saya jelas, ya, cerita tentang tisu basah tadi. Sebab syarat yang mesti dipenuhi untuk kita sucikan najis mutawassitah, antaranya berak kencing kita ni najis pertengahan ni lah. Mestilah, ya, menghilangkan bau, rasa dan warna, ya. Dalam sebutan kita al-yaqut wa an-nafis, dia katakan dengan mengalirkan air ke atas sesuatu yang ternajis itu. Ya, punggung kita yang keluar najis, maka ada kesan najis, mesti alirkan air ke situ. Kemaluan kita, takar kita ada najis sebab keluar najis, mesti alirkan, artinya ada air yang datang daripada arah atas atau kiri ke kanan atau atas ke bawah. Di bawah ke atas jangan berlaku lah kan. Kecuali kita duduk dalam air. Begitulah. Jadi kena hati-hati dalam bab ini, bimbang kita tak lepas. Okey. Okay, kalau tak ada persoalan, saya masuk satu bab baru, iaitu adab qada hajat. Adab qada hajat. Kita ambil sejam lah, ya, macam pun, ya, kita takhirkan kita solat isyak sikit. Tak lama dah, ya, lebih kurang dalam 10 minit saya berhentilah. Sebab saya tak nampak ada soalan kat situ, ya, rasanya faham. Sebab saya rasa saya dah ulang 2-3 kali benda yang sama. Okey, qada hajat ini maksudnya menunaikan hajat. Istilahnya pelik. Dalam istilah agama kita ada 2 kali perkataan qada ni diguna pakai. Kita kalau tengok sembahyang ada perkataan qada juga. Qada solat artinya mendirikan solat di luar waktu asalnya. Tapi kalau qada hajat, bukan kita tangguhkan benda tu, memang kita kena buat. Sebenarnya maksud qada ni maksudnya menunaikan, melaksanakan. Dia sama, qada dengan ada maksudnya sama. Adaan tu maksudnya menunaikan, qadaan juga menunaikan. Tapi dalam definisi solat digunakan qada itu untuk melaksanakan juga, tapi dalam bentuk waktu yang dah terkeluar. Tapi kalau qada hajat maksudnya sama, adaul hajat, iaitu menunaikan hajat kita. Jadi qada hajat maksudnya menunaikan hajat. Hajat apa? Nak mengeluarkan najis. Keperluan biologi kita. Ya, diri kita ni memang macam tu. Makan kena keluar. Nak makan tak keluar ni kat syurga nanti. Allahu Akbar. Hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita sampai ke sana. Ya, selamat sampai ke sana dan dapat nikmati hidup yang sebenar. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan pasti akhirat lebih baik untuk kamu daripada dunia yang sementara ini. Okey. Ya, kencing dan berak ada mempunyai adab dan caranya. Dan sewajarnya kita semua ada benda ini, ya, ada maklumat, ada ilmu berkaitan dengan qada hajat ini. Ada caranya kita jadi haram. Berak haram, dosa. Kencing jadi berdosa. Ada caranya makruh, artinya buat satu benda yang tak kena, yang taklah berdosa tapi Allah dan Rasul tak suka. Dan ada kalanya dapat pahala pula. Berak dapat pahala sebab kita menjaga adab-adab dan sunat-sunatnya. Cara yang haram membelakang atau menghadapkan kiblat. Jika di ruang lapang, di tengah padang, tapi tidak mengapa dalam tandas atau tempat berdinding. Gitu. Ya, dikira dinding ialah yang sekurang-kurang tingginya 2 hasta. Ini 1 hasta tahu kan? 2 hasta. Ya, 1 hasta ni lebih kurang dalam 40 cm. Ya, ke 50 cm. Tengok tangan kita lah jenis macam mana. Ya. Lebih kurang 100 cm lah. 2/3 hasta.
sekurang-kurangnya 2/3 tak sampai rasa, artinya dalam 30 cm satu kaki je lah. Itu dah dikira dinding. Artinya kalau kita cangkung, memang tak nampak punggung kita lah, para bahu kita mungkin begitu. Ya, dan sejauh jaraknya adalah dinding antara dinding dengan orang yang kotak ajar tidak melebihi daripada 3 hasta. Dikira dinding ini bila mana badan kita dengan dinding itu tidak melebihi 3 hasta. Maka ruang tu kalau menghadap kiblat pun tak dikira mengapa. Tapi kalau kita berak kat tengah padang ataupun dalam hutan yang memang tak ada dinding, kena hati-hati. Ya, kena buka handphone lah, tengok arah kiblat kat mana. Ingat nak semayang? Tak. Nak buang air pun kena tengok begitu. Itulah adabnya. Kalau tidak, haram hukumnya. Sebab itu, ya, walaupun kalau kita dalam rumah, dalam tandas yang ruang yang dindingnya tak sampai 3 hasta kiri dan kanan, memang tak sampai lah bila air. Kecuali memang tandas mewah. Tandas mewah pun kena hati-hati. Kalau terlalu luas ruang kelilingnya itu, maka tetap kena jaga juga. Jarak ini ataupun hadap membelakangkan atau menghadap ni kena jaga. Jadi walaupun dinding kita, tandas kita berdinding hari ni, saya suka nasihatkan. Siapa yang renovate rumah, kalau beli rumah memang tandas dah menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat, tak boleh buat apa dah. Tapi kalau nak renovate bilik air, nak buat tandas baru, tolonglah hormat benda ni. Tolonglah hormat benda ni. Jadilah orang yang perasan sikit bahawa kita ni adalah orang Islam, yang ada tata cara, yang ada panduan daripada agama. Artinya apa? Kalau renovate tandas bilik air, pastikan tandas itu ke utara ataupun ke selatan, bukan ke timur atau ke barat. Sebab dia akan jadi membelakang atau menghadap kiblat. Dulu tandas saya menghadap kiblat. Jadi kita buat, kita betulkan tandas tu, kita tukar arah dia ke utara dan ke selatan. Kita tak menghadap kiblat dah. Selamatlah. Walaupun berdinding, tapi cubalah kita hidup dengan lebih perasan. Tapi tak perlu tuan-tuan jadikan modal pula untuk renovate tandas. Tak payah. Tak ada keperluan. Cuma kalau dekat ruang yang tandas yang luas tu kata memang ada kiblat, kita ejalah sikit. Tak perlulah renovate tandas. Kos tinggi tu. Itu kalau ada siapa ada ruang, memang dia nak buat kebetulan, maka kita nasihatkan benda ini. Sebab ruang tu ruang kita, ruang suci kita, arah kiblat yang kita hadap Allah ketika salat. Yang kedua, cara-cara haram lagi dalam tempat ibadah seperti masjid, surau dan sebagainya. Kalau tandas masjid, tandas surau tak apa. Ini dalam masjid, surau ni memang kerja tak senonoh lah. Kita tak buat, insya-Allah. Yang ketiga, tempat-tempat perhentian manusia dan jalan raya. Wala'iyadzubillah. Ni orang dulu dekat bus stop lah dia pergi buang. Dekat laluan orang lah dia pasang periuk api. Subhanallah. Jadi ini kerisauan kita. Haram hukumnya. Memang kadang-kadang kita nak melawak, buat lawak, kata kita itu benda suka-suka, tapi berdosa. Haram hukumnya. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Harith Halim. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita guna tisu kering untuk istinja, lepas tu kita guna tisu basah untuk bersihkan, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tisu kering tadi, dia dah menghilangkan najis. Tapi kita gunakan tisu basah pula, dia bukan air mutlak. Takut kesan-kesan tisu kering tadi masih ada sisa lagi, lalu kita basahkan tisu tu dengan kadar yang, dengan tisu basah yang tidak pun boleh mengalirkan sisa najis tu, dia akan jadi satu pemunculan najis baru pula. Kemunculan najis baru pula. Jadi lebih baik pakai tisu kering sahaja. Sebab apa? Kalau dah ada benda basah, maka hukum kering tu dah tak guna. Dia kena terus pakai cair air. Jadi kalau kita bahaskan secara detailnya, maka lebih baik kalau guna tisu kering, katalah kita pergi kat tandas yang memang tak ada air, ada tisu kering je. Kita pun istinja dengan tisu kering dengan syarat-syarat yang ada. Artinya najis kita taklah merembes ke tempat lain. Dan kemudian nak berwuduk, kita ambil tisu, kita basahkan. Basuh kepala zakat kita, tak perlu. Sebab itu akan menambah lagi najis. Cukup dengan terus kita berwuduk. Sebab itu dah dikira harus. Kita punya istinja dah dikira guna pakai. Sebab hukum beristinja dengan tisu kering ataupun batu ni, dia mesti tidak ada benda-benda lain yang membasahkan ruang tu. Jadi lebih baik kita pegang pada asasnya, tak perlu. Jadi kalau kita tak pasti, lepas gunakan tisu kering, cari air, istinja dengan air. Lagi baik bukan dengan tisu basah. Wallahu a'lam.
Yang keempat, ada qada hajat lagi, cara-cara yang haram di tanah, di tempat kediaman, kepunyaan orang kecuali dengan izin tuan dia. Berak kat dusun orang, tanah orang, haram hukumnya. Maka kecuali dengan izin dia. Allahu Akbar. Izin siapa nak izin? Habis kita tengok cerita orang India yang berak kat landasan kereta api tu. Allah, jadi isu perjuangan, ya. Anak-anak muda orang India nak tuan-tuan, memang orang India punya tradisi dulu. Orang Pakistan pun dulu, yang Islam pun yang awalnya berak ni memang kat kawasan-kawasan, asal dia kira dia hukum dia, asal dia tak nampak orang. Dia berak, dia tutup kepala. Orang nampak dia tak kisah. Kita hari ni, kita malu orang nampak kita. Tak, dia hukum dia, cara dia berfikir, asal dia tak nampak orang. Maka dia tutup kepala dia, buang air. Kat landasan kereta api. Jadi orang lalu nampak dia, dia sambut. Saya pernah naik kereta api, take off dari mana itu? Di Chennai kata. Lepas saya pada lapangan terbang tu, kan masih rendah lagi tu, tengok keliling pagar tu semua mencangkung, rupanya orang berak pagi. Allahu Akbar. Ya. Itu kepelikan yang, ialah kita ni alhamdulillah agama kita mengajar kita untuk bertaharah dengan cara yang lebih betul, lebih baik, yang kita lebih mesra dengan kebersihan. Alhamdulillah. Yang kelima, haram lagi berqada hajat dengan cara, kita buang air dalam lubang binatang, kencing ke, berak ke dalam lubang yang diketahui ada binatang dalamnya. Waliyahzubillah. Ya, lubang biawak, kita berak kat situ. Lubang ular, kalau berani buatlah. Waliyahzubillah. Cari penyakit sebenarnya tuan-tuan. Ya, binatang tu geram kalau nasib tak baik. Ya, mati pula kita dalam buat benda haram. Di atas kubur, ni pun pelik lah. Ya, katalah kita ni ada menuntut ilmu. Tok guru kita kata, ni cabaran terakhirnya kamu kena berak atas kubur baru dapat ilmu ni. Tak payah buat tuan-tuan, tak payah buat. Berdosa. Cari ilmu lain lah. Mengarut ilmu begitu. Ya, kan cerita orang Melayu ni, cerita benda-benda pelik-pelik gitulah. Syarat pertama ni kedua dah lepas. Syarat terakhirnya, kita nak dapat ilmu yang aku nak turunkan ni, kau kena berak atas kubur sekian-sekian. Haram hukumnya. No, ya, no discussion lah tentang benda-benda tu. Ya, no kompromi lah tentang benda-benda haram ni. Tak usah mengarut tuan-tuan. Yang ketujuh, di atas makanan. Wala'iyadzubillah. Itu kita sebut tadi, ya, sisa makanan dan sebagainya, roti dan sebagainya tak boleh. Di atas ulang, kerana ia adalah makanan jin. Di atas Al-Quran, wala'iyadzubillah. Kitab-kitab agama, jika niat menghinanya terus jadi murtad. Ya. Dan yang ke-10, membawa sesuatu yang bertulis ayat Al-Quran, Al-Hadis dan nama Allah dan nama-nama Nabi. Suatu kena hati-hati. Tak payahlah pakai ringtone nama Allah, selawat, ayat Quran, tak payah. Sebab siapa tahu kita dalam tandas. Kau kalau aku apa, ringtone aku naik Quran, siapa suruh pakai? Kecuali kita memang silent mode setiap kali tahu nak buang air, tak. Dan tanggung. Jadi setiap kali berlaku benda tu, kita tanggung dosa. Ya. Kita tak ada keperluan pun buat benda-benda gitu. Nak nampak hebat. Hebat apa tu? Kejahilan sebenarnya. Cukup. Ada bunyi bip begitu cukup untuk bagi perhatian pada kita untuk respon dengan panggilan, dengan mesej dan sebagainya. Pasal Quran buat apa? Memang hari-hari masuk tandas. Selawat pada Nabi, doa dan sebagainya, ringtone tak sesuai. Tak sesuai. Dekat skrin. Kan, memang berlaku apa, skrin keluar Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun tulisan tu tak boleh tuan-tuan. Ni kita ni jenis nak cakap juga dalam tanda tu, masalahnya kalau masuk tanda tu tutup handphone tak apa. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kefahaman, kesedaran, ya, ingatan untuk terus beramal dengan apa yang kita bicarakan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, mencapai sejam pun kita bersama, dan insya-Allah pada pertemuan minggu hadapan kita sambung lagi bab istinja. Ya. Dan kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan boleh tuliskan di ruang mesej kita. Saya memang on selalu dan tengok, dan saya terus akan respon. Saya tak tunggu hujung. Ya, saya akan masuk celah dan potong, kita masuk supaya kita dapat terus respon dengan jawapan itu. Harapan saya juga dan harapan surau As-Siddiq agar ramai lagi rakan-rakan kita yang bersama, jadi war-warakan kuliah pengajian setiap minggu ini. Setiap malam Rabu, hari Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis macam ni, ya, untuk kita mengaji dan menghayati, memahami, mengamalkan syariat dengan cara yang betul, dengan panduan yang telah diputuskan oleh para ulama, yang khususnya dalam mazhab Syafi'i yang jadi rujukan kita insya-Allah.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. Maaf dari saya, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala juga, yang kurang, yang silap dari kelemahan diri saya. Moga-moga Allah ampunkan kita semua dan merahmati kita untuk jadi hamba-Nya sampai ke hujung nyawa insya-Allah. Qul qawli hadza. Sekian dulu, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Surah As-Siddiq. Assalamualaikum.